يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin sekalian, kita sambung pengajian kita ini dalam fasal yang pertama mengenai pembersihan jiwa yang disebut dengan salat. Kita belajar dalam nak bersihkan jiwa, di antara benda yang perlu dilakukan pada seorang ialah salat. Salat ini satu cara untuk nak bersihkan jiwa pada diri kita, dan kita dah sebutlah sebelum daripada ni, perkara yang paling utama pada diri kita, bersihkan hati kita dengan cara kita salat. Salat ni bagaimana keadaan sekalipun kita kena jaga solat kita, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dua-dua ni kena jaga pada diri seseorang. Kenapa kena solat sunat? Jawabnya kerana solat sunat menampung kepada solat fardu. Kita ni semayang solat fardu kita ni tak menentu pada diri kita, kadang-kadang sempurna, kadang-kadang tak sempurna. Apabila tak sempurnanya solat fardu kita, maka sunat itulah yang memberi kekuatan pada solat fardu yang kita lakukan. Waktu mana kita jaga solat? Orang yang jaga solat maknanya dia sudah menjaga Allah. Kalau dia tak jaga solat, maknanya dia sudah tidak menjaga Allah dalam hidup seseorang. Solat itu keutamaan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sebut, as-salatu imaduddin, faman tarakha faqad hadamaddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin. Rasulullah SAW sebut, sembahyang itu tiang agama. Sembahyang kita ni tiang pada agama kita. Sebagaimana bangunan masjid ini, dia tegak. Kenapa masjid ini boleh tegak? Kerana tiang-tiang ini tegak. Tegaknya tiang-tiang ini, aqamaddin, kita telah mendirikan agama, meneguhkan agama pada seorang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia sudah meneguhkan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Mana-mana orang yang tinggal solat, maknanya dia sudah menghancurkan agama yang ada pada diri seseorang. Tinggal je semayang. Dan semayang ni ramai orang kita tinggal solat. Subuh, ramai mana yang tak semayang subuh. Kemudian semayang zuhur, berapa ramai yang tak semayang zuhur. Jumaat, berapa ramai orang yang tak semayang Jumaat. Di kalangan kita, datang masjid, bukan tak datang, tapi datang beli cendol je dipanggil. Dia tak datang untuk nak semayang Jumaat pun. Dia datang untuk makan sup tulang je. Datang ke masjid, tapi untuk beli nasi biryani. Datang tapi tak semayang pun. Ni orang ni menghancurkan agama. Agama yang ada pada jasad dia, dia luluh sedikit demi sedikit. Satu soalan yang pertama yang kita kena tanya di kalangan kita ni, solat ke dah belum solat lagi? Para hadirin sekalian, tengok dalam program Tanyalah Ustaz 2-3 hari yang sudah tu, dalam program Tanyalah Ustaz tu, ana sebut bahawa kalau ada orang sakit, soalan yang pertama kita kena tanya pada orang sakit, dah solat ke belum? Dah solat ke belum? Jangan sibuk tanya, dah makan ubat ke belum? Dah jumpa doktor ke belum? Jangan. Jumpa je dengan orang sakit, tanya dia terus, dah solat ke belum? Cuma kita ni kalau tanya soalan tu, jadi macam warak je jadinya. Jadi mula kita nak jadi macam ustazah pilihan je kita. Mulalah kita jadi demikian. Orang kita ni kalau tanya bab solat ke, dia jadi lain terus. Engkau ni ustaz ke? Engkau ni ustazah ke? Tak. Mengingatkan solat itu menjadi keutamaan sesama kita. Siapa yang tinggal solat, maknanya hancurlah. Kamu jangan percaya lagi dengan orang yang tak solat. Di kalangan kita, siapa yang tinggal solat, dia hilang kepercayaan pada diri dia. Tak ada dah pada dia. Tak boleh dipercayai orang yang tak semayang. Kalau dia jadi suami orang, suami yang khianat. Kalau dia jadi seorang pemimpin, pemimpin yang khianat. Kalau dia jadi rakyat, rakyat yang tak taat. Kenapa dia? Kerana dia tak solat. Kalau Allah pun dia boleh lawan, takat manusia biasa je. Kalau Allah pun dia boleh lawan, takat untuk nak jaga hati isteri, hati suami, biasa je. Nak jaga hati jiran, tak ada dah pada diri dia. Kenapa? Allah pun dia lawan. Oleh yang demikian, solat itu menjadi asas dalam pembersihan jiwa seseorang. Sebab tu Rasulullah SAW, kalau dia ada masalah apa-apa pun, Rasulullah akan sembahyang. Rasulullah panggil Bilal, arihna bis salah ya Bilal.
jom kita rehatkan jiwa kita, tenangkan jiwa kita dengan sembahyang, wahai Bilal. Cara Rasulullah SAW lakukan. Salat adalah wasilah yang terbesar dalam mengusahakan tazkiyatun nafsi. Salat makna satu cara yang paling utama dalam membersihkan jiwa kita. Nak membersihkan jiwa dengan cara kita sembahyang. Dalam persoalan waktu melakukannya saja, salat itu merupakan ilmu pengetahuan dan sebagai timbangan guna mencapai tazkiyah itu sendiri. Maknanya kalau kita nak menentukan waktu solat tu pun kita sedang membersihkan jiwa kita. Macam mana cara? Kita kena ada ilmu. Nak tahu masuk zuhur bila, nak tahu masuk subuh bila. Kadang-kadang orang dah atas kapal terbang kan, anda balik sama-sama balik dengan jemaah umrah dah atas kapal terbang, wallahu alam lah, dan naik atas kapal terbang ni, yang sampai waktu subuh ramai mana tak semayang atas kapal terbang. Yang ni kain serban tiga atas kepala satu, bahu satu, kat pinggang satu. Subuh tak semayang subuh. Anda dengar depan, yang kat depan tu, dia kata, dia sebut pada orang sebelah, kita tak payah semayang lah, semayang hormat waktu je, dia sebut mungkin. Semayang hormat waktu je. Siapa yang ajar perkara demikian? Dalam Islam ni, kalau kamu tak boleh semayang, sambil berdiri, kamu kena duduk. Kalau kamu tak boleh duduk, kamu kena baring. Maknanya kena semayang. Dalam hidup kita macam mana sekalipun, kita kena semayang. Tak boleh sambil baring. Semayang dengan mata. Tak boleh dengan mata. Kena semayang dengan hati. Kalau tak boleh dengan hati, dia dah mati. Biasa kan anda sebut demikian. Maknanya dalam hidup kita ni, kena semayang. Tak boleh nak tinggal semayang. Ada pun orang kita kata, kita semayang qada lah, kita semayang. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Kalau kena ikat sekalipun kena semayang. Kena semayang pada diri kita. Lepas tu kita kata nak ambil wuduk kat mana? Pergi bilik air. Pergi tandas. Ni, ambil air segelas. Air segelas je. Minta air tu sikit je. Tuangkan air sikit. Gosok. Sapu muka kita. Kemudian ambil air sikit. Sambil duduk je. Ambil wuduk ni. Tuangkan sikit. Gosok lengan kita. Sambil duduk je. Ambil air sikit lagi. Tuangkan sikit dalam telapak tangan. Kemudian gosok tangan kita. Nak ambil wuduk. Maknanya mudah je. Orang Melayu kita je kena ambil wuduk dengan 2 qolah baru berhenti. Selagi mana tak habis 2 qolah tak berhenti dia. Ni orang Melayu. Orang Islam, cara mudah ambil wuduk, ambil sikit, tuangkan sikit. Rasulullah mandi wajib, mandi junub, tak habis 1 ceret, 1 kendi, tak habis. Kita boleh bayang kalau kita mandi wajib macam mana. Agak-agak boleh 1 kolam mandi tu, belum sekali. Maknanya kita sampai peringkat demikian. Yang Rasulullah SAW mandi wajib pun hanya dengan 1 bekas je. Cara Rasulullah SAW mandi. Tapi kenapa kita susah-susah? Sehingga kan dia kata, tak tahu bila. Tambah duduk atas kapal terbang pula, skrin curtain tu diturunkan. Gelap je memanjang. Buka-buka, curah. Terang benderang. Tidurlah. Sampai tak semayang. Berapa ramai yang tak semayang? Tadi kan baru doa pada Allah. Tadi kan baru pergi ke Mekah. Tiba-tiba kenapa tak semayang? Maknanya gambaran bagaimana sembahyang tu kerana tidak ada ilmu. Ilmu itu menjadi keutamaan pada diri seorang. Nak tazkiyatun nafsi, kamu nak bersihkan jiwa kamu, kamu kena ada ilmu dulu. Nak solat tersebut, ni perkara yang paling asas pada diri kamu. Jadi solat adalah wasilah, satu cara, tujuan, juga satu-satu perkara yang mengukuhkan pada diri seseorang. Maknanya segala benda tu berada pada asas sembahyang. Segala dalam kehidupan kita, manakala solat itu kita umpamakan sebagai bangunan. Sembahyang itu bagaikan bangunan. Ia juga dapat memperdalamkan makna-makna perhambaan. Apabila kita sembahyang, kita sudah merasakan diri kita ni hamba, bukan kita ni tokeh. Kita kena ingat demikian. Kalau kita dah mula sembahyang, kita ni rasa kita ni rendah, ada lagi yang lebih tinggi daripada kita. Siapa yang lebih tinggi daripada kita? Allah. Kita ni kena sujud. Dalam sembahyang tu kena sujud. Kenapa kena sujud? Waktu mana sujud ni, muka kita
hidung kita, dahi kita, hidung kita ni semua duduk sama telapak dengan telapak kaki. Sama je dengan telapak kaki. Maknanya apa dia? Kamu rasa diri kamu cukup hamba dan kamu rasa diri kamu cukup hina di saat mana kamu tunduk ini sendiri. Dahi kita ni, kalau orang tunjuk dengan jari, kita marah. Kalau orang cakap, anak kita cakap, tunjuk depan muka kita, kita marah. Jangan tunjuk-tunjuk. Dosa, tak baik, kita sebut demikian. Jangan tunjuk depan muka, kita sebut. Turunkan jari tu. Jangan tunjuk depan muka, jangan. Kenapa? Kerana mulia. Kalau orang nak marah hanya kita. Tapi, muka yang mulia ni, kita kena tunduk dan kita letakkan sama dengan telapak kaki. Maknanya apa dia? Kamu dah mula merasakan diri kamu hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga dapat memperdalamkan makna-makna perhambaan, ketauhidan serta kesyukuran. Maknanya apabila kamu sujud, kamu sembahyang, tanda kamu mengesakan Allah dan kamu rasa syukur di atas setiap pemberian yang Allah bagi pada diri kamu. Maknanya, siapa yang tak sembahyang, dia seorang yang sombong. Siapa yang tak sembahyang, dia rasa diri dia ni tuan. Dia tak rasa ada lagi tuan yang lebih hebat daripada diri dia. Maknanya pada diri seorang yang tak sembahyang, dia sudah hilang perasaan pada diri dia sebagai seorang yang menumpang, tetapi dia sudah merasa diri dia sedang menjadikan kekuasaan yang besar di atas muka bumi ini. Satu, kalau ada orang nak masuk Minang anak perempuan kita, tanya dulu sembahyang ke tak sembahyang. Jaga, biarlah tanya soalan bunyi macam zaman dulu je begitu. Tanya soalan, kalau ada orang nak masuk jadi anak menantu kita, tanya dulu sembahyang macam mana sembahyang. Tanya soalan ni dulu. Habis tanya soalan ni, kita tahu dulu yang ni jelas. Habis dia jelas, barulah layak. Kalau sembahyang pun tidak, tak tahu kat mana, maka tak payah jadilah. Sikit lagi keluarga kita menjadi hina dina kerana dia ni seorang yang masuk dalam keluarga kita. Itu contoh yang mudah. Sama juga, siapa yang nak jadi pemimpin, tanya dia dulu, sembahyang ke tak sembahyang kamu? Dia nak menjadi pemimpin itu. Kalau dia tak sembahyang, macam mana dia nak jadi pemimpin pada orang ramai? Macam mana dia nak bawa orang ramai untuk bawa masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Memimpin ini bukan sekadar untuk dunia, tetapi dia kena pimpin sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup seseorang. Demikian pula sebagai suatu zikir. Sembahyang ni zikir. Maknanya apabila seorang sembahyang, dia mula berzikir pada Allah. Angkat je takbir, dia mula sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia mula sebut. Dia sebut wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal ard. Semua tu zikir. Sampai bila zikir dia? Sampai dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pusing sebelah kiri pula, baca lagi doa. Allahumma inni a'udzubika min saqatika wan nar wa a'udzubika min saqatika wan nar. Kita boleh baca doa. Nak sebutnya dalam semua ni zikir sampailah kita habis dalam solat, dipanggil demikian. Kenapa dengan zikir kita? Apa hubungan kait zikir dengan bersihnya jiwa? Kita jawab, kerana zikir itu menenangkan hidup seorang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kamu zikir, menenangkan hidup dalam hidup kamu. Di waktu mana jiwa kamu dalam keadaan goncang, jiwa kamu dalam keadaan masalah, kamu zikir akan menenangkan hidup seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut demikian. Ala bi zikrillah. Hendaklah kamu dengan kamu zikir pada Allah, menyebabkan diri kamu menjadi tenang dan menjadikan diri kamu lapang. Mak-mak kita kan dahulu, waktu mana dia nak marah pada kita, dia sebut astaghfirullahalazim. Budak ni dia sebut. Waktu mana dia sebut astaghfirullahalazim tu, dia dah mula kendur marah dia. Dah turun dah marah dia. Jangan dia sebut astaga budak ni, misal contoh. Astaga budak ni maknanya lagi naik dah. Lagi naik marah dia. Satu kita kan, waktu mana kita dalam keadaan kelang kabut je, mulut kita sebut-sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa? Nak suruh lapangkan sikit. Degupan jantung kita ni jangan kuat sangat. Kerana apa dia? Kerana waktu tersebut dia akan bergerak dan bergerak. Syaitan ni dia bergerak. Tengah-tengah kamu marah, dia bergerak dalam saluran darah. Lagi naik kemarahan kamu yang menyebabkan kerosakan dalam hidup kamu. Kemudian salat tadi disertai berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Ia adalah menegakkan ibadah dengan tata cara yang tertentu, dalam tata cara yang tertentu, dan sebagai puncak dengan jalan meletakkan tubuh dengan sikap yang tunduk.
Dengan begitu, maka solat itu apabila ditunaikan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama, maka dapat mengusir sifat takabur, dan sedang sifat takabur itu melarikan atau menjauhkan diri daripada zat Allah yang Maha Pencipta ini. Siapa yang jaga solat, dia akan jadi seorang yang tawaduk. Jaga je solat, Allah akan jadikan diri dia seorang yang tawaduk. Ni hebat ni. Maknanya kita jaga solat kita. Solat lah sekejap, 2 rakaat je. Sembahyang sunat duha misal contohnya, 2 rakaat je. Kemudian 2 rakaat je untuk kita solat sebelum daripada kita tidur. 2 rakaat sebelum daripada kita sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum daripada kita apa dia? Kita nak berjalan ke mana-mana. Nak berjalan, nak keluar rumah je, sembahyang sunat 2 rakaat. Allahu Akbar, 2 rakaat sekejap je. Kalau rasa malas sangat, duduk atas kerusi je terus. Duduk atas kerusi. Rasa malas sangat lagi, baring je. Allahu Akbar sambil baring. Sembahyang sunat je. Maknanya gambaran bagaimana sembahyang sunat tadi, dia menjadi kekuatan pada jiwa seseorang ini. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah dengan mengakui ketuhanannya dan memikir makna serta tujuan hidup yang hakiki. Dalam solat kita ni, kita solat tadi, kita mula memikirkan tujuan kenapa Allah jadikan kita. Nak buat apa dia Allah jadikan kita. Kenapa kita mesti sujud pada Allah? Ini dalam solat. Maknanya solat itu mula memuhasabah diri seseorang dipanggil. Demikian pula menunaikan solat dengan sempurna dan tertib itu dapat melenyapkan ujub, melenyapkan rasa besar, rasa kagum pada diri sendiri. Ujub ni kagum pada diri sendiri. Kan kadang-kadang setengah-setengah orang ni dia duduk depan cermin, dia memandang, cantik juga aku ni rupa-rupa. Mula nak perasan tu. Mula nak perasan. Dia tengok je tangan-tangan dia ni tak kedut lagi, dia sebut. Maknanya tak tua lagi lah ni, dia sebut. Tak tua lagi. Nak jadi ujub lah tu. Kadang-kadang dia berjalan tu lain je. Ada gaya model tak, dia tanya. Mula tu nak jadi ujub. Ujub ni dia rasa kagum pada diri dia sendiri. Rasa hebat pada diri sendiri. Jangan. Sebab tu mulut kita kan, kita sentiasa sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kenapa kita sebut Alhamdulillah? Nak suruh hilang rasa ujub. Nak suruh hilang rasa ujub tadi, kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni balik semula pada Allah. Segala benda yang ada pada kita, Allah yang bagi, bukan kita, bukan milik kita pun. Allah bagi sekejap saja. Tengok je pada diri kita ni, tubuh badan kita. Orang tanya umur berapa? 65. 65 macam 45 je baru. Misal contohnya, kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kerana Allah yang bagi. Kita ada orang yang umur 45 macam 75 misal contohnya. Tapi kita tak, umur 65 macam 45. Alhamdulillah. Yang macam 20, yang macam 45, yang macam umur 25. Mula tu nak jadi ujub dalam hidup seseorang. Sembahyang menghilangkan rasa ujub pada diri seseorang tersebut. Atau meninggikan diri sendiri sebab merasakan ada kelebihan di atas orang lain. Sembahyang ni dia jadi sama je. Siapa yang datang awal duduk kat depan, siapa yang datang lewat belakang. Sembahyang pula jadi sama je. Satu ulama-ulama dia pesan jangan membazir dalam sembahyang. Jangan. Ni kan anak biasa tegur ni dah 2-3 ni membazir ni dipanggil. Kapek kat bawah tu satu, yang kat atas ni satu lagi. Dah mula tu meninggi diri. Sembahyang ni jadi sama je, tak ada beza pun. Kadang-kadang tu tempat tu imam tu kan lapik bukan main lagi tinggi. Lapik tinggi tu imam, lena tu imam atas tu. Tak ingat dah berapa rakaat tu imam. Terlupa sampai tak terlupa kerana lembut sangat kapek ni. Jangan. Kita ni berapa dah nak tindan di atas berapa? Nak sembahyang. Kenapa? Nak suruh beza ni. Ni tempat tu Bilal. Ni tempat tu imam 2. Ni tempat tu imam 3. Tak boleh. Bukan demikian dalam Islam. Dalam Islam ni dia sama rata. Siapa datang awal duduk depan, siapa datang lewat belakang. Tak kira dia siapa. Nak sebut apa dia? Sama tinggi kita, supaya kita tidak ada perbezaan di antara satu sama lain. Itu cara yang terbaik yang dilakukan. Dah tahu dah kita ni jadi tu imam, datang awal lah. Jangan kita datang lewat.
Kita kata tak apa, orang akan tunggu sebab saya tok imam kan. Jangan. Kita dah jadi tok imam, datang awal. Duduk kat depan. Bahkan kita tengok bagaimana imam-imam negara-negara lain. Anda tengok bagaimana imam di negara Abu Dhabi misal contoh, anda pergi Bobo ni. Tok imam duduk tunggu depan pintu tu. Siap makmum masuk, salam. Salam dengan makmum. Kenapa salam dengan makmum? Kerana ni makmum yang datang. Apabila makmum yang datang tadi, makmum yang datang ini, lalu dia kemudian siap saja sembahyang, selesai saja sembahyang, tok imam pergi depan pintu, salam dengan tok makmum. Datang lagi ya, datang lagi dia sebut. Ni tengok bagaimana cara. Kita tak, tok imam ada bilik khusus. Bukan tempat ni Australia. Nak sebut kita ni beza terus. Imam standard lain terus. Alah je tu imam je, kita sebut. Sama je di antara satu sama lain. Maknanya makmum pun sama juga. Orang-orang yang datang ke masjid, siapa yang ada jawatan, ada kedudukan, dia datang ke masjid, dia sangkut je jawatan dia di pintu pagar masjid. Jangan bawa masuk jawatan dia dalam masjid. Kenapa? Kerana dia adalah hamba kepada Allah, sama je kedudukan di antara satu sama lain. Supaya kita tak rosak. Juga dapat menghilangkan rasa gurur. Gurur maksudnya terpedaya. Gurur ni boleh terjadi pada diri seseorang. Kita boleh jadi senang untuk terpedaya pada dalam hidup kita, pada perasaan hatinya sendiri. Kadang-kadang kan kita ni senang je nak terpedaya pada hati kita. Tengok kain sembahyang kita kata beli kat Indonesia ni disebut. Nak jadi gurur tu. Orang lain ni beli kat PKNS dah macam ni. Senang je nak jadi gurur. Tengok kain saya, kain pelikat saya, jenama gajah duduk disebut. Jenama gajah duduk. Engkau ni jenama pun tak ada, keduk-keduk je kain. Dah mula tu. Nak mula, nak rosak. Gurur dipanggil demikian. Jangan. Pada diri kita, yang ni nak kena jaga dalam hidup seorang. Sebab menganggap dirinya sebagai manusia yang tinggi, unggul, patut menerima kehormatan yang biasa diberikan pada manusia yang selain daripada dirinya. Jangan sampai peringkat demikian. Bahkan solat itu pula dapat menghapuskan kemahuan dan keinginan untuk melakukan semua kemungkaran dan juga segala kekejian serta kejahatan dalam hidup seseorang. Sebab tu kena jaga solat. Solat ni kena jaga sangat. Pesan pada keluarga kita, jangan tinggal solat. Macam mana pun hidup kamu payah, macam mana pun solat kena jaga. Kenapa? Kalau dia boleh jaga solat, dia tak ada perasaan nak buat maksiat. Siapa yang jaga solat, dia akan terpadam. Perasaan nak besar diri tak ada pada diri dia. Dia akan rasa pada diri dia seorang hamba kepada Allah, dan dia tahu bila-bila masa dia akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Semalam ada Tok Bilal, sebuah masjid di Kelantan. Pagi tadi dia telefon pada mak mentua tadi. Dia cerita semalam ada Bilal masjid dekat kampung tu. Dianya lepas pada sembahyang maghrib, dia balik daripada masjid, balik terus ke rumah. Bagi tahu pada isteri dia kata tak ingat apa-apa dah, dia kata. Dia lupa dah, tak ingat apa-apa. Lupa tak boleh. Biasa isteri dia kata tak balik. Di antara maghrib dan isyak dia duduk kat masjid baca Quran dan sebagainya. Tapi semalam balik dah tak ingat dah, tak boleh nak sebut apa dah. Isteri dia ajar mengucap je dah. Mengucap ajar, tak ingat apa-apa dah. Pukul 3 pagi tadi meninggal dunia dia. Maknanya senang je Allah nak jadikan pada seorang orang yang hidup dalam keadaan yang soleh sebegitu. Dia jaga diri dia, jaga di masjid sebegitu. Orang yang hidup dengan masjid, maknanya Allah bagi tanda pada diri dia. Lepas pada maghrib, kamu kena bersiap sedia masa kamu sudah menghadap di hadapan Allah. Bagus juga. Balik daripada tempat demikian, orang tanya bila dia sakit tu, lepas pada maghrib dia pergi masjid, kan cantik tu. Balik daripada masjid, tiba-tiba dia rasa tak ingat apa-apa. Kemudian dia mengucap je. Apabila dia mengucap sampai pukul 3 pagi meninggal dunia. Kan cantik kan? Cantik, elok je orang sebut. Meninggal dunia kat mana? Daripada masjid. Balik daripada masjid meninggal dunia. Tapi kalau orang tanya balik daripada mana, bila dia meninggal dunia ni, tu baru balik tengok konsert, dia sebut demikian. Gangnam Style pula tu dia sebut. Agak-agaknya macam mana kita nak agak? Nak tengok agak-agak orang yang balik daripada tempat demikian. Orang nak sebut,
masuk syurga lah dia. Tak. Takkan orang nak sebut masuk syurga dia? Orang cakap benda yang tak baik dan tak elok, balik ke tempat yang tak elok, tak sesuai. Meninggal dunia kat mana? Dengan kekasih dia. Meninggal dunia dengan kekasih dia. Nak sebut pun malu. Meninggal dunia, mula-mula sebut meninggal dunia dengan siapa dia? Dengan kawan-kawan dia. Kawan dia berapa orang? Seorang je dia sebut. Dah mula. Laki perempuan dengan laki, dah habis. Anaknya perempuan, dah mula dia hilang. Dia panggil baik sangka orang, dan baik sangka orang inilah yang membawa kebaikan untuk diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Dalam masalah di atas, Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ini boleh mencegah seseorang daripada fahsya dan juga munkar. Benda-benda yang fahsya ana sebut banyak kali. Fahsya bunga-bunga kemungkaran. Dia tak buat lagi mungkar. Ada orang ni kan, kadang-kadang bangun-bangun pagi rasa pening je kepala. Habis tu nak buat macam mana nak hilang pening kepala? Mengumpat sekali, hilanglah pening. Kalau dah boleh mengumpat tu, hilanglah pening. Dia pun boleh mengumpat tu rasa lega je. Kenapa rasa lega? Dah mengumpat orang, lega. Maknanya fahsya. Jangan ada fahsyat bunga-bunga kemungkaran. Tak buat mungkar lagi. Ada niat, ada perasaan nak buat benda yang tak baik. Orang yang sembahyang, perasaan nak buat benda yang tak baik pun tak ada. Nak buat benda yang tak baik, dia teringat macam mana nak buat benda yang baik. Benda yang baik je. Hari ni tak ziarah lagi orang sakit. Hari ni tak ada lagi nak kongsi makanan dengan jiran-jiran. Hari ni tak ada lagi nak ingatkan jiran-jiran tentang majlis agama dan sebagainya. Maknanya orang ni orang yang solat. Orang yang tak solat, celik mata, hari ni aku nak makan siapa dia sini. Ni orang yang tak solat ni. Hari ni nak buat macam mana nak suruh orang tu seronok sikit, kita boleh buat khianat pada orang. Orang yang tak solat, dia boleh menyindir orang tu, dia rasa lega. Dia boleh sindir orang, boleh sindir je. Selapang dada dia. Jalan mengangkang tak kena gaya. Kenapa? Dia boleh buat khianat pada orang, dia rasa lapang. Ni orang tak solat. Orang yang solat, setiap kali mana dia solat, dia akan terjaga, diri dia terjaga, amalan dia terjaga. Dalam hidup dia nak buat benda yang jahat itu sudah terpadam dalam jiwa dia. Mungkar maknanya buat benda yang tak baik. Buat benda yang tak baik tersebut. Memang begitulah yang akan terjadi manakala solat itu didirikan dengan memenuhi rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta apa yang membatalkannya. Sementara yang melakukan solat tersebut dengan sebenar-benarnya telah mengerjakan tata keramanya dengan apa yang tampak lahir dan terasa dalam batinnya, maka itulah yang baru dapat disebut solat sebagai wasilah tazkiyah dalam hidup seorang. Tazkiyah ni pembersihan dalam hidup seseorang itu. Itulah yang baru dapat disebut sebagai solat, sebagai wasilah. Wasilah maknanya satu cara penghubung untuk nak membersihkan. Adab kesopanan solat yang lahiriah ialah yang ditunaikan dengan anggota tubuh cara sesempurna mungkin, sedangkan adab kesopanan yang batiniah ialah yang dikerjakan dengan kekhusyukan dalam hidup seseorang. Jadi solat sedemikian itu dapat menjadikan atau menimbulkan edaran yang terbesar untuk mensucikan jiwa. Juga yang terbesar pula dalam memiliki rasa sifat yang hakiki, kepercayaan yang kukuh kuat dalam menjalankan cara terus menerus, serta menumbuhkan akhlak yang luhur dalam hidup seseorang. Tazkiyah itu berputar terus di sekitar solat yang dilakukan. Artinya menilai baik solatnya ataupun buruk hanyalah tergantung pada adab kesopanannya. Maknanya kalau kita jaga betul-betul solat kita ni, akhlak kita pun akan terkesan dengan solat kita. Sebabnya persoalan ini kami sebut dalam bahagian yang pertama, kerana mengamalkan solat itu tidak mungkin diterlalaikan oleh setiap Muslim jika pengakuan sebagai seorang Islam yang sesuai dengan perbuatannya dan kehidupannya sebagai seorang Muslim disesuaikan betul dengan ajaran agama yang dianuti olehnya, yakni agama Islam yang dipegang dalam jiwa mereka. Maknanya kalau nak tahu seorang tu Islam tak Islam, tengok sembahyang ke tak sembahyang. Senang ceritanya. Kalau dia sembahyang, tanda dia seorang betul-betul Muslim. Kalau dia tak sembahyang, maknanya dia sudah membuangkan Islam dalam jasad dia. Dia buang Islam itu dalam jasad dia. Satu Rasulullah SAW pesan, man tarakas salatu muta'ammidan faqad kafara jihara.
siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka dia jatuh kafir yang nyata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal sembahyang. Bagaimanapun payah, bagaimanapun sukar, pesan sembahyang kena jaga. Banyak mana pun kerja, sesibuk mana pun kita, sembahyang kena jaga dalam hidup. Kenapa? Sembahyang itulah dipanggil nilai utama pada diri seseorang. Kalau para hadis sekalian berjalan, para hadis sekalian boleh perhati orang. Dia berjalan, dia sibuk tanya, nak sembahyang kat mana? Nak sembahyang kat mana? Itu tanda dia orang yang mempunyai akhlak. Tapi kalau kita berjalan dengan dia, dia sibuk tanya, nak makan kat mana? Nak makan kat mana? Maknanya kita boleh tahu dia ni kaki makan, kaki makan. Bahaya orang ni, tak kena gaya dengan kita pun dia makan. Tapi kalau kita berjalan dengan dia, dia sibuk tanya, kita ni Zuhur bagaimana Zuhur? Kita ni asal macam mana? Itu tanda orang ni memang ada akhlak, dia sentiasa jaga hubungan dia dengan Allah. Beruntung kalau para hadis sekalian dapat sahabat-sahabat yang demikian. Beruntung kita kalau kita bermusafir, orang sibuk. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita ni sibuk, kiblat kat mana? Kiblat. Macam mana nak solat? Itu tanda orang ni orang yang menjaga dalam hidup dia. Ini yang kita kena pastikan dalam hidup kita demikian. Dalam fasal ini kami akan mengupas secara ringkas dengan menyebut apa saja yang menjadi adab kesopanan bahagian batin, dan itulah yang dinamakan dengan sebutan ilmu khusyuk yang kita akan bincangkan dalam pengajian kita ini. Dalam bab solat ni, macam mana kita nak jadi khusyuk dalam solat kita, agar solat kita menjadi solat yang sempurna dan terjaga dalam hidup kita. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung pada minggu akan datang dalam membicarakan tentang mengenai bab bagaimana kita nak tazkiyah, nak bersihkan jiwa kita melalui solat, amalan solat pada diri seseorang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.